Tuan-puan cuba bayangkan, cuba jawab soalan ustazah dalam hati, semalam berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali? Jawab dalam hatilah. Ya, sendiri tahu. Tuan-puan ada tasbih, ada apa semua, ya Allah beristighfar ni kena banyak tuan-puan, sampai 1000 kali kalau boleh. Yang penting saya kata apa tadi, asal ingat saja istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan bila taubat, dia lebih besar makna dia. Taubat ini adalah menyesali atas dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Itu menyesal. Berazam untuk tidak melakukan. Contoh, ada orang dia tak jaga solat tuan-puan. Dia tak jaga solat. Dia solat tapi dia tak jaga. Ada masa yang dia keluar mana-mana, pergi pasar ke apa ke, dia rasa payah lah, nanti jalan jam lah apa semua, tak apalah. Asar ni aku qada je lah. Boleh ke qada solat asar? Boleh ke qada? Qada ni tuan-puan hanya boleh pada orang yang tertidur, lupa, ataupun dia pengsan dan sebagainya. Berlalu waktu tersebut. Boleh untuk dia qada solat. Yang lain-lain tuan-puan, solat ni wajib dilakukan pada waktunya. Kalau musafir, boleh jamak, boleh qasar. Tapi yang lain-lain wajib dilakukan pada waktu dia. Tapi ada orang tuan-puan dalam bab solat, dia tak jaga. Jalan pergi mana-mana, dia buat alasan. Payah ustazah nak ambil wuduk. Dah pakai bedak apa semua ni, susah nak ambil wuduk. Kain tudung pula duk lilit. Ya, pendek kata kalau nak buka tudung, nak ambil wuduk tu tuan-puan, kena ada pinggan satu. Pinggan untuk tadah apa? Jarum dia. Kerongsang dia tu kena ada satu tupperware pula menunggu kerongsang dia tu. Ini memang azab nak ambil wuduk. Jadi dia buat ijtihad dia sendiri. Tak apalah payah-payah ni. Ya, masyaqqah ni, masyaqqah dia kata. Masyaqqah apa? Dia pun tak solat, tak apalah, sampai rumah nanti kita qada je lah. Taubat tuan-puan, taubat. Kalau demikianlah kita melalaikan solat, sedemikian rupa, kesian kita tuan-puan, kita tidak memberikan satu perkara yang terbaik kepada hidup kita, iaitu solat pada waktunya. Ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, solat yang didirikan pada waktunya. Tapi kita tak bagi yang terbaik untuk diri kita. Kita boleh pula pilih dalam bab solat, qada lah, lewatkan solat lah. Maka contoh Ustaz buat ya, taubat. Ya Allah, aku tidak akan lengahkan solat lagi. Kita pasti boleh melihat ya tuan-puan, ada sahabat-sahabat kita yang Masya Allah jaga bab solat. Sangat jaga bab solat. Ustazah ada ramai sahabat, ramai kawan yang Masya Allah ya, sangat menjaga bab solat tuan-puan, sangat jaga. Pi kenuri kahwin dengan dia, 2-3 buah kereta kan, konvoi kan, pi kenuri kahwin. Kita kalau pi kenuri kahwin, kita fikir nak buat apa dulu? Nak makan. Betul kan? Jadi pergilah 8 orang, 9 orang, 10 orang pi kenuri kahwin. Jalan tu jam, bila sampai tuan-puan mungkin dah pukul 2 petang. Tapi perut kita pun lapar, kita nak makan. Tapi ustazah ada seorang sahabat yang jalanlah dengan dia, musafirlah dengan dia, dia akan dahulukan solat daripada yang lain-lain. Tengok-tengok dia dah hilang, tak tahu mana, dia tak ada kat khemah makan tu kan, ya. Tanya mana dia pergi, oh dia dah pergi solat dulu. Dia cari mana tempat kemudahan untuk solat, baru dia selesa untuk makan, baru dia selesa untuk buat kerja lain. Masya Allah, kita belajar daripada orang seperti itu, sangat menjaga solat. Baik, itu yang pertama tuan-puan sekalian, cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita terlebih dahulu dengan jalan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muslimin muslimat,
Perbaikilah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-puan, hati kita yang berhubung dengan Allah. Daripada hati kita. Maka perbaikilah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara nak perbaiki hati dengan Allah Subhanahu wa taala? Banyak cara tuan-puan sekalian. Antara lain adalah husnuzan dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik. Cuba saya tanya tuan-puan, sebagai seorang ibu dan ayah, kita marah tak kalau anak kita sangka buruk dengan kita? Sangka buruk je dengan kita. Mak tak sayang saya, mak lebihkan abang daripada saya, mak benci dengan saya, mak saja nak perkena saya. Agak-agak mak suka ke anak lagu tu? Padahal kita ni, ya Allah, kita tak bagi apa yang dia nak, bukan sebab kita tak sayang dia, tapi sebab kita rasa itu lebih baik bagi dia. Nak suruh dia tumpu pada pelajaran. Jadi bila dia minta handphone yang mahal-mahal tu, tak bagilah kat dia. Supaya dia tumpu pada pelajaran dia. Tapi dia sangka pada mak dia, mak benci dia, mak tak sayang dia. Macam mana rasa hati kita dengan anak tu tuan-puan? Tak bagus. Sama juga suami buruk sangka dengan isteri. Atau isteri selalu buruk sangka dengan suami. Boleh jalan ke hubungan tu tuan-puan? Tak boleh. Boleh harmoni ke hubungan tu? Tak boleh. Nak pergi mana tu Leha? Pergi masjid lah bang. Ada ceramah. Ya ke pergi ceramah tu? Dia mula sangka-sangka buruk. Ya? Kan nak pergi jual barang. Ya? Kan nak pergi jadi ahli apa? Kelab Tupperware. Ikutlah apalah yang dia nak sangka buruk tuan-puan. Ataupun dia kata tak payahlah pergi dengan ceramah tu. Tak jadi baik pun kamu Leha. Balik-balik lawan aku juga. Sakit tak hati kita? Agak-agak boleh harmoni ke hubungan? Tak. Sebab apa? Hati tak lurus. Dua manusia ni hati dia tak lurus, tak sampai. Itu baru dengan manusia tuan-puan sekalian. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah tiada bandingannya dengan sesuatu apapun. Ustazah cakap cerita manusia ni hanya untuk kita senang faham. Dengan Allah adalah menjadi satu dosa tuan-puan kalau kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak layak, tak wajar, tak boleh untuk kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah antara dosa yang banyak kita lakukan. Kita tak jaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tengok Allah kata apa dalam Quran ya tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ayat juga yang menyebut wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah nak suruh kita sangka baik kan? Allah sebut macam mana? Boleh jadi perkara-perkara yang kamu benci, perkara-perkara yang kamu tidak sukai, itu adalah perkara yang baik untuk kamu. Allah nak suruh kita husnuzan. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kamu rasa ia baik untuk kamu, perkara-perkara yang kamu cintai, perkara-perkara yang kamu sukai, tetapi ia adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak mengetahui. Allah nak suruh husnuzan tuan-puan.
Bila kita husnuzan, kita melatih diri untuk kagum dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.